webinar bertajuk Dondang Sayang dari Akar Umbi. Terima kasih kepada semua hadirin yang dapat meluangkan masa menghadiri program ilmu ini. Untuk makluman semua, webinar ini merupakan projek bagi kursus isu dan cabaran pelajar sarjana pengajar persembahan Fakulti Muzik dan Seni Persembahan Universiti Pendidikan Sultan Idris, iaitu Cik Nur Farah Akilah binti Zainuddin. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita serahkan majlis kepada Cik Nur Farah Akilah untuk meneruskan acara. Baiklah, terima kasih kepada Puan Sarina atas kata aluan untuk kita hari ini. Okey, saya sekarang tengah rasa sejuk kat sini cikgu. Okey, selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dalam Facebook Live kita. Sama ada Facebook Live ataupun hadirin yang berada di Google ni lah, di dalam Perpustakaan Desa Bemban. Okey. Dan terima kasih juga kepada Puan Nurliza kita pada hari ini selaku panel kita bagi program yang bertajuk Dondang Sayang dari Akar Umbi. Sebelum kita mulakan, saya nak kenalkan sedikit, introduce sikit kita punya panel kita pada hari ini lah. Boleh? Boleh, silakan Farah. Kita santai-santai je. Betul. Okay. Santai-santai je. Yeah. Okay. Puan Nurliza ni merupakan jurulatih Seni Budaya Negara Cemerlang, Seni Berbahasa, Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Melaka. Ya, betul. Puan Nurliza merupakan seorang guru muzik di Melaka dan kini sedang melanjutkan pelajaran peringkat sarjana di Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya dalam bidang kesusasteraan Melayu. Ya, betul. Okay. Ada sedikit yang saya rasa saya nak share juga yang ini, di mana Puan Nurliza kita ni anak yang merupakan anak kedua daripada 4 adik-beradik ni sangat aktif dalam bidang seni budaya di Melaka mahupun di peringkat antarabangsa dan kebangsaan. Beliau sememangnya berjiwa pendidik dan mendidik dengan ikhlas kepada anak bangsa dengan melahirkan begitu ramai pelapis-pelapis muda dalam bidang seni budaya. Antaranya Dondang Sayang, syair, puisi, nazam dan banyak lagi. Begitulah. Jadi bila saya bila saya kaji ada lagi atas kegigihan beliau dalam menyebarkan luas ilmu dan melahirkan pewaris-pewaris, Kerajaan Negeri Melaka telah menganugerahi beliau sebagai tokoh budaya Melaka. Anugerah Penggerak Budaya pada tahun 2019. Dan menerima pingat kurnia kerajaan negeri iaitu pingat kurniaan TYT Melaka Tun Muhammad Adil Rustam iaitu bintang khidmat terpuji BKT pada tahun 2020. Bila saya baca ni saya rasa macam alamak kecilnya diri ini. Alamak, jangan begitu. Okey. Okay, kita teruskan kita punya program kita pada hari ini. Soalan pertama, boleh tak cikgu kita nak cikgu introduce sikit? Introduce sikit, macam kata-kata kata-kata aluan lah ni. Gitu. Okay. Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada mereka yang berada di pelantar laman sosial di Medos, dan juga terima kasih kepada Farah yang telah sudi mengundang cikgu dalam sesi webinar pada petang ini. Alhamdulillah lah, kata orang tak kenal maka tak cinta. Akhirnya kita bersua pada petang yang indah ni lah. Jadi kalau kita lihat balik semasa saya dilamar oleh Farah kan untuk sesi webinar ni, khusus nak membicarakan tentang kesenian akar umbi kita, iaitu Dondang Sayang yang sememangnya kita punya warisan turun-temurun milik orang Melaka. Jadi
nak cerita tentang Dondang Sayang ni, saya bukanlah ahlinya, tapi kata orang membantu kepada tokoh-tokoh yang sedia ada. Kita menambah baik mana kelompongan-kelompongan yang ada. Jadi cikgu rasa inilah mediumnya, inilah caranya untuk kita mengekalkan supaya warisan Dondang Sayang ini terus dihayati sepanjang zaman. Dan tak payah panggil cikgu lah Farah, panggil saya Bonda Liza aje. Sebab dalam kalangan anak didik ada yang panggil saya Ibu Liza, ada yang panggil saya Bonda Liza. Cikgu tu kat sekolah lah. Boleh panggil Bonda Liza, ikut mana yang Farah selesa. Jadi kalau nak cerita tentang Dondang Sayang ni, pelibatan cikgu lah ya. Atau lebih awal cikgu ceritakan pelibatan awal cikgu ni Dondang Sayang sebenarnya sejak dari kecil tanpa kita sedar. Masa Allahyarhamah nenek cikgu, nenek bonda, iaitu Hajah Asmah Haji Maidin. Masa kecil selalu mendodoikan kita dalam boyan. La ilaha illallah, itu dodoikan. Tapi rupanya yang beliau dendangkan itu adalah Dondang Sayang, lagu berdendang. Jadi rupanya benda tu dah ada dekat dalam jiwa. Dan kebetulan masa kecil bonda suka duduk dengan nenek. Apa nenek buat semua nak buat, semua nak ikut. Jadi cucu nenek lah ni kan. Jadi benda tu berterusan sampai di peringkat sekolah. Masa peringkat sekolah kita belum ada lagi tentang Dondang Sayang ni, tidak berapa rapat. Mungkin tidak ada satu badan yang bertanggungjawab mengambil langkah nak memelihara Dondang Sayang ni kan. Kemudian bila dah masuk sekolah menengah, dah masuk IPT, bila dah start mula mengajar, kerajaan negeri mula memperkenalkan Dondang Sayang ni dalam kalangan masyarakat melalui pertandingan-pertandingan. Jadi cikgu pun, bolehkah aku Dondang Sayang? Try je lah. Kita cikgu muzik, jadi suka nak menyanyi. Cuba je lah masuk. Ingat lagi masa tu pertandingan pertama kali cikgu masuk di UiTM Melaka, Cawangan Lendu masa tu. Jadi masuk suka-suka, menang pula. Habis lepas tu, bila kita dah mengajar, bila Jabatan Pendidikan mula membuat penganjuran pertandingan peringkat kanak-kanak, kita latihan anak murid lah. Latihan anak murid. Kemudian benda tu berkembang. Jadi lepas dah 3 kali menang, orang kata, sudah-sudah lah. Kan kali keempat kalau tak menang lagi. Kan? Jadi okeylah, dah cukup 3 kali menang. 1 di peringkat negeri, 2 peringkat negeri, 1 lagi di peringkat Nusantara. Jadi masa tu pertandingan antara Indonesia, Singapura, Thailand dibuat di Muara Sungai Duyung, anjuran Institut Seni Melaka pada masa tu kita kenal sebagai ISMA. Sekarang ni dah dikenal sebagai INSWA. Jadi cukuplah, dah sampai masa cikgu berhenti. Tugas untuk menyanyi buat persembahan tu jika ada show dipanggil. Jadi lebih sekarang ni kepada mendidik. Jadi alhamdulillah sampai sekarang pelibatan cikgu dalam seni Dondang Sayang masih lagi diperlukan oleh rakyat negeri Melaka. Begitulah ceritanya. Betul, memang sangat diperlukan sebenarnya cikgu kan. Macam itulah, alhamdulillah. Sebab sejujurnya saya katakan yang memang Bonda memang ikon lah. Kira kalau kat Melaka ni Bonda Liza ni terkenal dengan Dondang Sayang, dengan syair, dengan suaranya yang merdu. Gitu. Okay. Gitulah. Okey, kita teruskan. Bila Dondang Sayang ni merupakan, boleh dikatakan kebudayaan kesenian negeri Melaka. Kataan budaya ataupun kebudayaan ni membawa maksud kemajuan daripada hasil pemikiran dan penciptaan manusia dalam pelbagai bidang yang mengandungi komponen buah fikiran, kepercayaan, bahasa, sastra, legenda dan mitos. Kebudayaan merupakan cara hidup mencakupi aspek agama, sosial, bahasa, ekonomi, politik, teknologi, pendidikan, seni dan aktiviti masyarakat yang mengandungi makna kebersamaan. Ia suatu hasil daripada kepandaian manusia yang menunjukkan identiti khas masyarakat. Maksudnya bila kita sebut identiti ni kan, Dondang Sayang ni sebenarnya memang merupakan identiti negeri Melaka lah. Betul. Jadi mungkin kita boleh masuk ke Dondang Sayang ini. Okey, baik. Boleh cikgu ceritakan tak asal usul Dondang Sayang ini? Baiklah. Sebenarnya Farah, Dondang Sayang ni kita tak tahu sejarahnya dengan tepat. Tapi hasil daripada dalam catatan sejarah Melayu ataupun surah Latus Salatin, budaya berpantun ini dah ada dalam masyarakat kita lama dah. Kemudian bila pantun itu didendangkan, dinyanyikan, maka jadilah ia sebagai Dondang Sayang. Asalnya Dondang Sayang ni lahir daripada zaman pemerintahan Kesultanan Sultan Mansur Shah
Itu yang diceritakan oleh tokoh-tokoh Dona Sayang di Melaka seperti Datuk Baharim dan juga Encik Idris Sharif. Dia mengatakan Dona Sayang ini asal usulnya daripada zaman Kesultanan Mansos Shah, yang mana rakyat pada masa itu dia asalnya adalah muzik istana, lagu-lagu istana. Jadi bila rakyat dengar, mereka suka, mereka rasa terhibur. Jadi atas inisiatif Kesultanan Mansos Shah pada ketika itu, lagu Dona Sayang itu dibawa keluar daripada istana dan dikongsikan kepada rakyat jelata. Maka Dona Sayang tu kekallah masih lagi diterima dalam masyarakat kita daripada usaha yang dibawa oleh Sultan Mansos Shah berkongsi dengan rakyat. Sebab dia sayang rakyat dia. Jadi dia nak rakyatnya terhibur, rasa senang hati. Jadi inilah caranya berkongsi kesenian yang ada di istana itu dikeluarkan untuk dihayati oleh setiap lapisan masyarakat. Baik, kalau kita menyentuh tentang keistimewaan Dondang Sayang tu yang seperti mana Farah bagi tahu tadi, yang dapat bonda tangkap tadi, maksud Farah, bagaimana Dondang Sayang ini membentuk keintelektualan pemikiran orang Melayu ataupun masyarakat kita. Pertama sebab apa? Dalam Dondang Sayang tu kita terbagi pada 3 benda. Kita ada pantun, kita ada alat muziknya dan juga kita ada dari segi nyanyian. Okey, kita masuk dari segi nyanyian terlebih dahulu. Okey, asalnya Dondang Sayang ni dia adalah pantun saja. Dia belum ada nyanyian. Tetapi bila rakyat penat balik kerja, masyarakat kita penat balik kerja malam-malam, siang hari dah pergi berburu, dah pergi ke laut, nelayan, hidup masyarakat kampung kan, bekerja-kerja kampung. Jadi malam tu mereka merasakan ada sesuatu yang perlu dibuat. Jadi sambil-sambil lipat baju ke kan, sambil-sambil mereka isap rokok, menggentil tembakau dalam daun rokok tu kan. Jadi mereka nyanyian, mungkin humming agaknya pada masa tu. Jadi akhirnya diterima. Nyanyian pada asalnya tanpa alat muzik. Kemudian dia berkembang sedikit bila ada dalam nyanyian Dondang Sayang itu dimasukkan gong dan juga rebana. Itu 2 alat asas, gong dan juga rebana. Dan kita kena ingat, Dondang Sayang adalah penghulu lagu. Bila kata Dondang Sayang penghulu lagu, dari Dondang Sayang itulah terlahirnya irama-irama zapin. Kita ada irama joget, bukan irama, rentak joget, rentak inang, rentak zapin, rentak asli. Kalau ada sedikit mambo itu, okey, seperti mana yang Farah beritahu tadi, mambo. Mambo itu wujud selepas kedatangan pihak Portugis. Apabila masuknya Portugis ke tanah Melayu, jadi Dondang Sayang ini berkembang. Bila berkembang, pihak Portugis rasa macam seronok. Itu yang timbul Branyo menggunakan viola untuk mengiringi dalam nyanyian Dondang Sayang. Itu yang jadi jadi gesekan viola itu daripada asalnya selepas kemasukan Portugis ke tanah Melayu. Jadi Dondang Sayang itu berkembang. Jadi intelektualnya Dondang Sayang ini diterima dalam masyarakat sebagai lambang pemikiran masyarakat kita ni, orang yang bijak. Selain daripada ada alat-alat muziknya, dia nyanyian secara baik hati. Jadi penyanyi dia akan berfikir bagaimana intelektual dia, pemikiran dia berfikir macam mana nak masuk. Dalam setiap nyanyian lagu-lagu kita ni, kita ada pintu lagu. Masuk pintu lagu tu signal. Lepas ni masuk nak macam mana? Kalau Dondang Sayang, da 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 da. Dondang Sayang, pintu apa kata orang, pengantar. Pintu pun boleh, pengantar pun boleh, pengantar lagu tu. Jadi bila ada gesekan biola, da 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 da. Jadi orang Melayu ni kita tak memerlukan skor pun. Hanya menggunakan kaedah by-heart. Jadi tahu dah lepas ini masuk itu. Da 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 da. Apa lagi? Apa pengantar lagu yang berikutnya? Jadi mereka berfikir. Dari segi situ, intelektualnya masyarakat kita bijak untuk menentukan bila kita nak menentukan masuknya lagu tersebut yang hendak didendangkan. Kemudian intelektualnya Dondang Sayang ini sesuai dalam pemikiran Melayu kita ni, dia lambang intelektual Melayu ataupun masyarakat kita apabila dia didendangkan dalam bahasa Melayu. Cuba Farah bayangkan Portugis datang, India datang, pedagang-pedagang Arab pun datang. Mereka tak pandai bahasa Melayu.
Tetapi disebabkan dengan nyanyian Dondang Sayang tu, secara tak langsung kosakata kita berkembang. Jadi mereka masuk tu yang jadi Dondang Sayang Mambo. Daripada istilah bahasa mereka sendiri, disesuaikan dengan masyarakat. Masyarakat kita pun boleh terima. Jadi dengan adanya bahasa Melayu tu, secara tak langsung, dia dapat merapatkan hubungan antara pedagang-pedagang, pengembara-pengembara yang datang singgah ke negeri Melaka. Seterusnya, Dondang Sayang ni kenapa dikatakan sebagai intelektual, lambang intelektual dalam masyarakat? Kerana ia adalah perpaduan. Sebab apa perpaduan? Dondang Sayang, kita ada Dondang Sayang versi Baba Nyonya. Kita ada Dondang Sayang masyarakat Ceti. Kita ada Dondang Sayang Melayu. Jadi tiga bangsa ini sebenarnya kita berkongsi budaya yang sama. Jadi kalau kita nyanyi, walaupun Ceti nyanyikan Dondang Sayang dalam bahasa logat dia, Melayu pun boleh faham. Dan kalau Baba Nyonya menyanyikan Dondang Sayang dalam versi logat Dondang Sayang versi Baba Nyonya, kita Melayu pun tak ada masalah. Kita boleh terima. Jadi intelektualnya Dondang Sayang ni, kalau kita nak ceritakan, ia sangat panjang. Seronok kalau kita nak bidas. Nak bidas pada kita nak kupas. Itu belum masuk lagi segi pantun lagi. Sebab apa? Dalam pantun Dondang Sayang ni, dia pantun secara spontan. Bila spontan, tidak akan memerlukan pemikiran. Jadi Sayang ni kalau kita nak ceritakan intelektual kemelayuan kita ni, pemikiran masyarakat kita ni, banyak benda yang boleh kita nak kita kupaskan. Tapi secara ringkasnya begitulah. Dondang Sayang ni dia membentuk intelektual Melayu disebabkan oleh bahasa Melayunya, kemudian disebabkan oleh alat-alat muziknya, kemudian disebabkan pengantar lagu tadi, dan ia membentuk kepada perpaduan. Daripada Dondang Sayang ni lahirlah kasih sayang. Sebab pantun-pantun dia tu musik-musik, apa kata orang, penyampaian disampaikan dengan secara santai, tidak memberi penekanan kepada sesiapa pun untuk membalas pantun tersebut. Begitulah. Sebab pantun nanti kita akan kupas lebih lanjut lagi nantilah. Okey. Cikgu kata bonda. Mana boleh yang selesa. Saya dengan panggil cikgu. Boleh. Sebab guru saya sekarang hari ni dia akan ajar saya. Okey, boleh. Tadi cikgu ada kata Dondang Sayang ni dalam kaum dekat Melaka ni ada tiga kaum kan. Ceti, kaum Melayu dan juga Baba Nyonya lah. Ya. Tapi dalam apa yang saya kaji ada juga jenis Dondang Sayang. Jenis Dondang Sayang ni terdapat ada 4. Dondang Sayang Melaka, Dondang Sayang Baba Peranakan, Dondang Sayang Tanjung Penyengat dan juga Dondang Sayang Pulau Pinang. Okey. Ini apa yang saya kumpul kan. Okey, tak apa. Kan? Okey. Jadi perbezaan antaranya adalah bukan pada dasar dan bentuk lagu ataupun alat muzik, tetapi pada cara atau gaya persembahan nyanyian itulah. Betul. Okey. Yang ni kita nak kupas tadi cikgu ada cakap pasal pantun. Okay. Sebenarnya peranan pantun dalam Dondang Sayang ni. Okey, baik. Sebelum cikgu pergi kepada pantun, cikgu kupas sedikit yang tentang yang 4 Farah sebut tadi. Versi Melaka, versi peranakan, Tanjung Pinang dengan apa tadi? Pinang dan Tanjung Penyengat. Okey, tak apa. Kadang-kadang benda ni masih dalam kajian. Jadi banyak pendapat, boleh lahirkan pendapat. Tak ada masalah asalkan mereka boleh membuktikan nas-nas yang kukuh. Tapi kalau di Melaka, kita ada memang betul ada 4 peranakan. Mungkin namanya berbezalah. Okey, kalau versi Melaka, kita ada Dondang Sayang versi Melaka. Maksudnya nyanyian cara orang Melaka. Kemudian kita ada versi nyanyian Baba Nyonya ataupun peranakan. Dia yang membezakan Melayu versi Melaka dan juga Baba Nyonya ni hanya kepada sebutan, perkataan dia punya logat, sampai, bunga rampai, dia sebutannya lebih banyak melepeh macam itulah. Kemudian kalau di Melaka juga kita ada versi nyanyian Dondang Sayang, versi Temasek dan juga versi Tanjung Surat. Mungkin Tanjung Pinang itu mungkin istilah yang dijumpa oleh penyelidikan berikutlah. Yang itu di luar bidang pengetahuan bonda lah. Tapi yang kita pasti di Melaka kita ada 4 versi. Versi Melaka, versi peranakan atau Baba Nyonya, versi Tanjung Surat dan juga versi Temasek. Sebenarnya kalau dalam pertandingan di negeri Melaka khususnya lah, kalau kita ada buat pertandingan Dondang Sayang, kita akan memberi keutamaan kepada
mereka yang menyanyikan Dona Sayang versi Melaka. Tapi tidak pula menjadi kesalahan kalau yang tak mahir versi Melaka untuk gabungkan Tanjung Surat dengan juga versi Temasek. Tak ada masalah. Boleh. Sebab Dona Sayang itu dia bersifat neutral. Siapa boleh menyanyi. Tak semestinya kena suara merdu, suara yang kata orang mantap-mantap sangat. Nanti kesian yang suara tak sedap tak nak nyanyi. Dia tak ada macam satu ketetapan yang khusus lah. Okey, baik. Seterusnya. Tak apa, boleh je. Saya nak juga. Boleh tak cikgu share sikit perbezaan dia tu Temasek dengan Tanjung Surat tadi? Okey, baik. Okey, kalau versi Tanjung Surat dia lebih melayang. Okey. 2, 3 kucing berlari, mana nak sama kucing belang. Itu kalau versi Tanjung Surat. Kalau yang Temasek, biasanya Temasek di baris yang keempat, baris yang terakhir dalam pantun. 2, 3 boleh ku cari, mana nak sama seorang, tuan seorang. Dia terjongkit sedikit. Dia selalunya versi Temasek ni kalau dalam persembahan Dona Sayang, orang yang menyanyi terakhir ni lah dia akan buat menandakan persembahan tu dah habis. Macam tu. Kalau Melaka pula? Okey, kalau versi Melaka dia tinggi. Dalam Dona Sayang kita nyanyi cuma satu key saja, D major. Maksudnya kau sampai ke tak sampai key tu kau kena sampaikan juga. Sebab itu lahir banyak versi. Kalau versi Melaka tinggi, kalau versi Tanjung Surat dia lebih rendah, dia key yang sama tapi nyanyiannya lebih tenang. 2, 3 kucing berlari, mana nak sama kucing belang. Itu versi Mak Nonah. Salah seorang tokoh Dona Sayang yang terkenal dekat negeri Melaka ni, yang paling saya sayang sangat ni, Mak Nonah. Mak Nonah dia memang tak boleh nak bawa tinggi. Dia takut sumbang. Jadi dia akan bawa melepeh, kata orang, rata aja tapi sedap. Masih dalam key yang sama. Mana nak sama 2, 3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Gitu je. Tapi Allahyarhamah guru Dona Sayang saya iaitu Mak Nyonya Tan, memang setakat ni belum ada lagi penyanyi negeri Melaka yang boleh bawa key macam dia. Cikgu ke arah belajar ke arah situlah, masih dalam proses lagi lah. Okey, versi Melaka begini. 2, 3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2, 3 kucing berlari. Begitulah bunyi dia. Dia tinggi. Melodinya tinggi. Melodinya tinggi. Sebab dia dalam Dona Sayang ni makin tinggi suara, makin kanting suara, itu makin menarik lah. Makin baik. Bukanlah kata yang tak boleh bawa tinggi tu kurang baik. Tapi kalau misalkan dalam persembahan, yang suara kanting, yang suara lantang, itu akan menjadi satu tarikan. Macam itulah. Saya perasa juga Dona Sayang ni sebenarnya lebih enak didengar sebenarnya bila key tu lagi tinggi. Suara lagi nyari, lagi sedap. Kalau kata arwah nenek saya, mengenak-ngenak suara kau. Macam tu. Menterlenting. Sebab itu adalah cara tarikan. Sesuai dengan masyarakat kita. Kita orang Melaka kan, kasar. Betul. Orang kata kasar. Tapi sebenarnya itu dah jadi budaya kita. Jangan ambil hati. Kalau tak ada bergurau, duduklah surau. Kan orang Melaka kan suka cakap macam tu kan. Kita suara je tinggi tapi sebenarnya tidak pun. Sebab tu dalam nyanyian Dona Sayang kadang-kadang, oi tingginya. Tapi dah macam tu. Macam kita dekat aja tapi bercakap, oi kau lah habau. Apa mati kau sial. Kan. Jadi benda tu satu budaya yang kita kena akui lah. Kalau orang luar yang tak kenal, nak berjodohan. Kalau nak berjodoh dengan orang Melaka, sabarlah. Kena terima lah. Itulah gaya kita. Kita tidak menipu. Kan. Kemudian tadi Farah tanya pasal pantun. Okey. Pantun ni. Pantun ni satu perkara yang sangat luas. Kita beruntung dan kita bersyukur sebab apa? Dona Sayang ini kita telah pun diangkat sebagai hak menerima pengiktirafan UNESCO. UNESCO dah mengiktiraf kita. Pengiktirafan tu dah diterima semasa persidangan UNESCO di Pulau Mauritius
pada tahun 2018. Maaf kalau saya salah. Betul. Dan juga di dalamnya ada pantun. Dan pantun pun telah pun menerima pengiktirafan UNESCO. Nampak tak betapa besarnya Donang Sayang ini? Kan, jadi bila saya cerita pun saya berdiri roma kan. Maksudnya Donang Sayang itu satu benda yang sangat universal, besar. Dahlah diiktiraf UNESCO. Pantun yang menjadi sebagai lirik dalam Donang Sayang itu pun sendiri telah diiktiraf sebagai harta ataupun menerima pengiktirafan UNESCO. Nak menerima pengiktirafan UNESCO ni bukan satu benda yang mudah. Maksudnya pantun ini telah diterima dalam masyarakat, bukan sahaja bangsa Melayu tapi juga di negara luar. Menyentuh tentang pantun, seorang pengkaji budaya Jerman, saya masih ingat lagi nama dia, Henry Falconer, dia mengatakan orang Melayu ni nampak saja mereka dalam istilah kata dia lah, nampak macam bodoh je. Tapi sebenarnya intelektual dia tajam. Dia memandang ke depan walaupun sebenarnya dia kelihatan seperti membiarkan saja. Macam konsep hidup dia, berserah je. Tak apalah, kenapa nak susah-susah? Esok lusa hidup begini juga. Tapi sebenarnya mereka tahu mereka ini ada seorang pemimpin yang memimpin mereka. Jadi kenapa nak bersusah-susah? Allah dah kata hidup kalau taat pada pemimpin, maka akan sejahtera hidup. Jadi bertitik tolak daripada itu, pantun dalam masyarakat kita ni adalah salah satu lambang menunjukkan keintelektualan Melayu kita. Dah inteleknya tinggi, diangkat pula menjadi sebagai lirik dalam pantun Donang Sayang. Jadi di situ kita boleh ukur, kita boleh nilai yang Donang Sayang ini adalah satu seni warisan yang tak akan mati. Dalam pantun Donang Sayang, uniknya pantun Donang Sayang ini, ia dinyanyikan secara spontan. Berlari-lari si anak kambing, hati-hati masuk paya. Alangkah untung berisi sombeng Donang Sayang. Walau dimarah, hai saja, ketawa saja. Kalau orang sombeng, dia akan rasa macam tak baik, cakap aku sombeng, aku segan, malu. Tapi sebenarnya kalau orang sombeng dengar, dia akan rasa macam saja je tahu ngusik-ngusik kita suka-suka. Nampak tak? Pantun dalam Donang Sayang ini tujuannya nak mengusik-ngusik, nak berhibur, nak kata orang nak mengeratkan yang mana muka ketak bergaduh-bergaduh tadi, akhirnya bertaut balik hati dia berkasih sayang. Jadi Donang Sayang ini pantun-pantun di dalamnya dicipta secara spontan. Apa yang keluar di kepala dia, itulah. Kadang-kadang kita, masyarakat kita ni, walaupun kita kasar, sebenarnya kita adalah masyarakat yang halus jiwa. Nak tegur secara direct, segan. Kita takut nak menjaga air muka kan. Kita takut jaga air muka ni kan, kalau aku tegur ni kan kecil hati. Berkias. Jadi pantun dalam Donang Sayang ni banyak kiasan, banyak nasihat, banyak usik mengusik. Kasih sayang dah tentulah cinta dan sebagainya. Sebenarnya tujuannya hanyalah satu, untuk memberi hiburan dan juga pendidikan. Sebab kita masyarakat kita ni tak boleh ditegur secara terus. Jadi kena berhemah. Jadi itu. Kita punya budaya tu sendiri bukanlah terlalu kasar seperti yang diperkatakan. Kita ni ada kias-kias. Lepas tu kita kena terapkan pantun tu. Dalam kalau rasa je, kita keluar pantun. Supaya marah tu tak keluar. Yang keluar tu intellectual je yang keluar. Kita kontrol lah kan. supaya dia jadi tak tegang. Usik-mengusik. Kadang-kadang pantunnya macam, tak baik pantun macam tu. Tapi sebenarnya menghiburkan kan. Contoh lagi, pagi hari berkain batik. Hati-hati benangnya tetas. Tuan cantik, saya pun cantik, macam dakwah dengan kertas. Dia kan. Dia nak musik yang dia sepadan, tapi kan nak cakap terus terang, aku segan kan kau tak sudi, aku berkias macam tu. Jadi yang penerima tu terpulang pada dia nak terima macam mana. Dia ni betul tidak ni? Dia betul-betul nakkan aku ke? Jadi banyak interpretasi, banyak pemahaman, pemikiran yang boleh kita terima, dan kita macam mana kita nak menilai itu bergantung kepada si penerima itulah, tahap pemahaman dia itu macam mana.
Okey, dalam pantun Daun Sayang ni pula Farah Okey, cikgu je bercakap ni, tak apa ke? Lebih saya suka. Kalau ada emoji love saya dah. Kalau ada soalan-soalan daripada pihak warga maya nak bertanya, boleh saya cuba jawab. Saya bukanlah pakar ya tuan-tuan. Saya seadanya lah saya menjawab apa yang saya mampu. Okey, dalam seni penciptaan pantun Daun Sayang, kalau kita lihat dia, kalau orang katakan, pantun dia bodoh-bodoh je. Tapi best. Itulah dia. Pantun Daun Sayang tidak seperti pantun KPM. Maksud KPM tu Kementerian Pelajaran Malaysia. Kalau kita lihat pantun KPM ataupun pantun-pantun pertandingan, kita memerlukan pantun yang bahasa-bahasanya sangat berseni. Awan larat, corak ukiran, dipersada cantik susunan di Indragiri. Boleh, tak ada masalah. Tapi kita nak menyanyi nanti berbalik lidah. Kita gunakan bahasa yang paling mudah saja. Sebab tu orang dalam seni berpantun Daun Sayang, dia melihat apa yang ada dekat depan mata dia, itulah dia. Kalau dia nampak kambing lalu, itu yang tadi keluar nak kambing. Nampaknya lepas ni cikgu dah tinggal nak makan kambing kan. Itu yang keluar pantun kambing tadi. Sebenarnya nak kambing. Macam itulah. Maksudnya apa benda binatang yang dia, binatang ke apa yang ada dekat depan mata dia, itulah yang mengilhamkan dia untuk mencipta pantun secara spontan. Bahasanya kita kena ingat untuk dalam Daun Sayang, kita kan ada suku kata, 8 hingga 12 suku kata. Dalam Daun Sayang yang paling cantik cukup 8 suku kata je. Lebih boleh, tapi nanti dia akan berlaku overlap dalam sebutan nyanyian. Kita sebutan tu akan jadi macam triplet dalam segi muziknya. Kita kata triplet, macam tu. Patutnya ikan petutu, ikan petata. Ikan petutu, ikan petata. Pantun ni Datuk Baharin punya. Saya suka bercakap, Atuk nak pantun satu, mesti dia akan cakap ikan petata, ikan petutu. Kan? Ikan petata, ikan petutu. 10 suku kata. Boleh. Ikan petata, ikan petutu. Sebutan kita akan jadi cepat. Dia akan jadi macam triplet. Apa kata kalau kita cek 8 je? Contoh. Anak Cina pakai kebaya. 9 pun boleh juga. Anak Cina pakai kebaya. Kita cuba cek lagi. 8. Kita kurangkan lagi. Budak-budak tepi paya. Budak-budak tepi paya. Budak-budak tepi paya. Boleh. Kalau rasa macam pelat, hai pun boleh tambah. Budak-budak di tepi paya. Budak-budak hai asam paya. Jangan lebih daripada 8 kalau boleh. 9 tu kata orang dah zon berjaga-jaga. Bukanlah wajib begitu. Tak. Bukanlah kata, wah kalau tak cukup 9 suku kata lebih ni kan batal pertandingan aku ni kan. Tak boleh berpantun. Tak nak makar pula. Tak. Sebenarnya tidak. Tapi sebolehnya begitulah. Budak-budak tepi perigi. Makan asam. Apa dia? Budak-budak tepi perigi. Makan asam, buahnya busuk. Contoh. Kenapa engkau tak mandi pagi? Daun Sayang. Ndak mandi hai sejuk, airnya sejuk. Spontan je tu lah. Apa yang saya teringat. Nampak perigi tadi, kita bayangkan perigi tu mesti berkaitan dengan air. Ini sebenarnya kalau nak ceritakan tentang keindahan pantun dan Daun Sayang ni sangat menarik. Okey, katalah Farah, kita ambil daun ni. Daun pokok ni warna apa? Hijau. Okey, hijau. Macam mana bentuk dia? Panjang. Okey, panjang. Lagi apa yang ada kat daun tu? Ada 2 warna kan? 2 warna putih dan hijau lah. Okey, agak-agaknya apa nama daun ni apa nama daun daun dia? pokok puding Pokok puding. Bukan. Apa? Penonton boleh jawab. Katalah ni pokok daun pandan. Walaupun dia bukan daun pandan. Dia punya ciri-ciri dia pakai lebih kurang lah kan. Okey, kita nak pakai pembayang. Kita gunakan pantun. Kita nak buat pembayang pantun dulu. Maksud tu kemudian. Kita tengok pembayang dulu. Sebab pembayang ataupun kita panggil sebagai sampiran, kita hanya menggunakan satu objek saja, kita dah boleh buat beribu-ribu pantun. Okey, kita tengok dekat daun pandan tu warna dia hijau. Sifat dia wangi. Kadang-kadang dia berduri. Lalu tanam kat mana? Kat depan rumah ke? Depan rumah, tepi. Dia mesti kawasan-kawasan yang berair, yang ada tapungan air kan? Okey. Katalah nak buat pantun menggunakan daun pandan ni, apa yang boleh kita buat?
Daun pandan. Daun pandan mungkin kita boleh buat maksudnya buat apa boleh daun pandan tu? Nak buat ayat tentang daun pandan tu. 8 suku kata je. 4 perkataan tak kisah. Nasi lemak kot, nasi lemak. Boleh tak? Boleh. Nasi lemak daun pandan. Nasi lemak hai daun pandan. Lagi apa boleh? Daripada daun pandan tu sendiri kita dah boleh buat beratus-ratus pembayang. Bunga rampai boleh, bunga rampai. Letak sebelah bunga rampai. Nampak? Daripada satu sehelai daun pandan ni kita boleh buat banyak sangat pembayang. Nampak tak? Betul tak? Tapi kalau macam gelas. Okey, gelas. Sebab daun sayang ni ada 2, flora dan fauna. Unsur pembayang dan pembayang alam dan juga dalam daun sayang boleh juga tentang budaya secara hidup. Okey, gelas. Apa kaitan dengan gelas? Air. Okey, air. Kaca. Kaca, pecah minum. Cantik tak corak dia? Okey, apa yang boleh Farah buat? Cepat, kita buat kuis ni. Tuan-tuan dan puan-puan kalau ada, kita boleh baca kan. Kita nak buat pembayang, kita nak buat sampiran. Kita tak nak sentuh maksud. Sebab maksud dia boleh buat macam-macam. Pembayang ni kita nak dapat yang indah. Cawan kaca bercorak bunga. Cawan kaca bercorak bunga. Tengok bunga apa? Bunga apa tu? Bunga kekwa warnanya biru. Nampak? Satu dah. Lagi boleh buat apa kaca? Lagi. Minum air sirap. Okey. Apa nak buat ayat? Ya, penonton ada di sini. Penonton kat sini. Boleh cuba 4 perkataan je atau 4 ataupun 5 perkataan. Kalau boleh jangan ada imbuhan. Macam mana puan? Minum sirap dalam gelas. Okey, nak minum sirap dalam gelas tak boleh. Air sirap. Air sirap di dalam gelas. Okey, apa lagi kaitan dengan air sirap tu pula dalam gelas? Air sirap tu tambah lagi sedap tambah selasih. Okey, macam nak buat ayat dia? Air sirap di dalam gelas. Lagilah enak. Letak selasih. Tambah enak. Letak selasih rasanya enak. Dah dapat dah tu pembayang. Nampak? Sebab kita hidup kita ni mudah saja. Cuma kita yang rasa macam susahnya. Dia akan datang susah tu bila kita nak susun ayat. Betul. Dalam pantun daun sayang kalau boleh seboleh-bolehnya kita elakkan ada imbuhan. Tapi kalau dah tak ada pun susah juga. Bila ada okey, tak ada pun susah juga. Begitulah maksudnya kita kena pandai-pandai. Nampak? Bunga je sekuntum daripada bunga, katalah bunga ros. Bunga ros warna merah, bau dia wangi. Jadi ros ni lambang apa? Kasih sayang. Jadi apa nak cerita? Tak apa, nanti fikirkan. Kan tak habis kita punya webinar ni kan. Mau ceritakan pasal pembayang aja. Kemudian daripada dapat pembayang yang cantik sebab cikgu bonda suka buat pembayang dulu. Buat pembayang cantik letak tepi. Kemudian baru datang pembayang. Tapi datang maksud sebenarnya kalau ikutkan dalam seni nak membuat pantun kita kena utamakan maksud terlebih dahulu kan. Kemudian baru datang pembayang. Tapi itu atas keselesaan masing-masing lah. Maksud untuk dalam maksud pantun dalam daun sayang ni terpulanglah. Kalau misalnya kata kita anjuran Jabatan Pendidikan. Saya ni sebab cikgu, jadi dekat dengan Jabatan Pendidikan. Jabatan Pendidikan biasanya dia akan bagi 5 tema. Tema kasih sayang, tema gotong royong, tema anti rasuah, tema apa lagi? Tema perpaduan. Banyaklah tema, sekurang-kurangnya 5 tema supaya senang cikgu-cikgu yang nak mencipta pantun untuk dipersembahkan kepada pelajar untuk dipertandingkan. Jadi tema tu pula nanti dia kena sesuaikan lah. Kalau kasih sayang, cari kasih sayang pula macam mana. Okey, dah siap pantun daun sayang, kita nak kaji dari segi kehalusan bahasa dia pula. Kadang-kadang kita tak salahkan generasi pada hari ni. Generasi pada hari ni anak-anak kita dia tak pernah panjat pokok. Dia tak pernah bermain parit. Dia tak masuk longkang. Dia tak pergi sawah. Dia tak pergi mana lagi. Sungai pun pergi sungai tapi pakai pelampung. Jadi kadang-kadang apa yang selalu cikgu nampak kalau menjadi juri, lah pembayang pantun dah sedap, pembayang pula. Tapi kita tak nak salahkan. Sebab ada dalam kalangan guru-guru kita sendiri pun mereka tidak
tak ada pengalaman merasa kehidupan budaya masyarakat Melayu ataupun masyarakat kita khususnya. Sebab biasanya pembayang pantun berdiri atas pengalaman seseorang itu di zaman waktu kecil dia. Budak-budak panjat pokok kelapa, jatuh kau mati. Contoh begitulah kan. Jadi kalau dia tak pernah panjat pokok, dia tak tahu pun kalau panjat pokok tu boleh mati. Macam itulah maksudnya kena melalui banyak pembacaan baru mereka akan masuk kepada alam membina pantun. Banyaklah kalau nak cerita pasal pantun ni memang seronok. Pantun dan Dondang Sayang khususnya. Tapi contoh kan macam cikgu cakap tadi, pantun ni kalau boleh utamakan flora dan fauna ataupun alam kebudayaan, cara hidup. Tapi contohlah, masukkan teknologi boleh ke? Boleh. Kita kena pandai di situ kena pandai mainan bahasa. Satu pantun yang cikgu pernah dengar cikgu tak ingat siapa yang buat, tapi pantunnya berbunyi begini. Sekejap saya ingat balik. Dia nak cerita pasal kentut. Sebenarnya kentut. Jadi kan dia nak kata macam makan dekat dalam, tapi kenapa kentut kat dalam? Makan nasi, tapi kenapa kentut tu tak keluar bunyi? Tapi tak kena mengena pula kan? Tapi maksudnya cara penyusunan ayat tu dengan perkembangan sains dan teknologi tu, bagaimana kita nak susun ayat tu bergantung kes yang kita buat. Contoh, katalah kita ambil sains teknologi tentang alam sekitar. Bagaimana masalah pencemaran alam. Okey. Penyu menangis, siapa yang tahu? Alam tercemar, hai sisa, banyaknya sisa. Itu kemajuan sains dan teknologi lah. Hasil daripada kemajuan sains dan teknologi itu menyebabkan penyu tak ada habitat. Jadi kadang-kadang orang faham, bila kata ada sains dan teknologi ni, kena masukkan perkataan-perkataan bombastik. Kena masukkan contoh perkataan teknologi. Teknologi menyusuri pembangunan. Tak perlu pun. Tak semestinya. Kita kena pandai susun. Sebab tu kena berguru. Kena rajin bertanya lah. Kadang-kadang ada juga guru-guru, mereka dah cipta ayat. Okay, dia bertanya. Rujuk. Kadang-kadang mereka ada juga yang rujuk cikgu. Kata, Cikgu Liza minta tolong tengokkan pantun ni. Okey tak? Saya tak kata saya pandai. Tidak. Tapi kita membantu menghaluskan ayat-ayat tersebut supaya menjadi ayat yang lebih lembut. Maksud ayat pantun lembut, bila kita nyanyi tidaklah nampak kasar. Contoh, peluntur baju, Clorox. Kita tahu Clorox tu boleh menghakis kekotoran pada baju. Takkan kita nak nyanyi pantun, Clorox, letaklah Clorox nak cuci baju. Kan? Jadi tak kena. Jadi Clorox tu kita sesuaikan. Dia apa? Peluntur. Peluntur baju dituang banyak. Peluntur baju jangan dituang. Jadi sikit sahaja. Asalkan. Macam itulah ayatnya. Maksudnya penggunaan Clorox tu sikit je. Tak payah banyak. Tak payah sebut nama Clorox. Kan sebutlah nama dia peluntur baju. Itu bergantung kepada kebijaksanaan kita dalam memilih dan menyusun ayat. Jadi kan Dondang Sayang dan juga pantun memang nampaklah keintelektualan dia tu memang menduga kita bagaimana kita nak menyusun, memilih ayat yang sesuai supaya jadi pantun yang cantik. Betul. Okey. Panjang ya kita punya pantun. Maksudnya kita nak tunjukkan yang pantun dengan Dondang Sayang ni memang berpisah tiada. Tak boleh dipisahkan. Kebudayaan itu memang itulah dia. Kan? Kalau Dondang Sayang mesti pantun. Dia takkan jadi syair. Tak boleh. Dia takkan jadi. Syair kita kena buka buku lain ni, kita kena buka link lain. Link lain. Kalau syair pula dia banyak bercerita. Daripada awal sampai akhir dia pengisahan, periwayatan. Tapi kalau Dondang Sayang ni cukup satu rangkap pantun, kau dah faham. Tahu dah apa kau nak cakap. Macam tu. Itu yang mencabar kita, orang-orang nak berdondang sayang ni terutamanya adalah pantun. Sebab tu dalam Dondang Sayang, markah pantun 60. Markah nyanyian 40 je. Sebab 60 markah tu kenapa? Isi dia. Mesej yang disampaikan. Kadang-kadang kita nampak pantun tu berkualiti, cantik. Tapi bila tidak pandai digayakan dengan susunan bahasa yang cantik, dia jadi macam biasa-biasa je. Kan dia
macam kita rasa macam sepatutnya dia boleh buat macam ni. Jadi kita kena rajin membaca, kena rajin-rajin pergi kursus ataupun bengkel-bengkel. Boleh, insya-Allah akan mempertingkatkan lagi kemahiran lah. Okey. Okey, macam tadi saya rasa soalan seterusnya adalah terdapat ciri-ciri dan keunikan Dona Sayang yang akan diulaskan, termasuklah keunikan pantun, dan saya rasa ini dah menjawab dah tadi kita punya kita dah dan yang keunikannya adalah pantun tu sendiri. Ya, kan? betul. Okey. Dari segi macam pantun dan soalan seterusnya lagi adalah pantun secara spontan. Pantun secara spontan tu pun cikgu dah kongsikan. Kita boleh cipta apa yang kita nampak depan mata tu, kita boleh je. Yang penting dari segi bahasanya tu kena lebih tersusun, lebih indah kan. Okay. Sebenarnya Dona Sayang ni pantun yang kita bawa kita persembahkan tu, keistimewaan dia adalah sebagai satu simbol ataupun lambang dalam masyarakat, seperti mana yang dah cikgu terangkan tadi. Simbol masyarakat tu berwibawa, sejauh mana keprihatinan dia dalam kehidupan bermasyarakat ni kan. Kadang-kadang berkasih sayang, nak tegur secara langsung, tak boleh, nanti kecil hati. Jadi caranya dengan menggunakan simbol-simbol perlambangan dalam masyarakat. Itu yang lahir pantun-pantun pukul anak sini menantu. Kan, berkias ibarat. Kadang-kadang bukanlah sengaja nak nak menegur, tapi ada benda yang perlu ditegur supaya masyarakat ni sedar yang kita ni sayang. Kalau kita tak tegur masyarakat, itu bermaksud kita dah tak sayang mereka. Jadi bergantunglah cara mereka tu menerima bagaimana teguran kita tu, supaya mereka faham. Orang kalau tegur maksudnya orang sayang. Kan, betul tak? Tak tegur maka tak cinta. Ya, betul. Tak tegur maka tak cinta tak tegur maka tak cinta. Okey. Okey. Kita nak berbalik kepada Dondang Sayang dari akar umbi. Akar umbi menurut Kamus Dewan Bahasa, peribahasalah bermaksud keseluruhan asas sesuatu yang kukuh. Bermaksud keseluruhan dondang sayang secara keseluruhannya yang kukuh. Ya, betul. Jadi pendapat saya, dondang sayang kalau kita nak kukuh, nak memartabatkan dia, nak kukuh secara keseluruhan, itu datangnya juga dari generasi-generasi yang akan mewariskan. Ya, betul. Generasi-generasi. Jadi isunya adalah, sejujurnya lah kan, saya ada buatkan sedikit lah kajian lapangan. Saya ada tanya beberapa kanak-kanak berusia dah 4, ada tu dah tingkatan 5. Saya tanya, tahu kita bila jalan-jalan kita tanya. Tahu dondang sayang tu apa? Ada tu. Betul. Ada tu kita tanya dondang sayang tu apa? Ada menari tu kan. Kita untuk saya tak marah. Tak marah. Cuma kita tahu maksudnya pengetahuan itu kurang kepada mereka lah kan. Jadi merujuk kepada usaha untuk memperkasa dan memperkenalkan dondang sayang dalam anak-anak generasi muda ni kan. Mungkin dari prasekolah. Mungkin cikgu boleh kongsikan sebenarnya apa usaha yang boleh kita terapkan. Mungkin kita bagi hint sikit kepada mereka tentang dondang sayang ke atau macam mana? Okey, baik. Terima kasih Farah. Okey, kalau kita rujuk balik seperti mana yang Farah kata akar umbi, dondang sayang, akar umbi untuk segala ilmu. Yang pertama tadi, dondang sayang penghulu lagu. Penghulu lagu dari segi muziknya, lahirnya banyak rentak-rentak asli, mambo, joget, zapin dan sebagainya. Dari segi lain, dondang sayang itu adalah akar umbi kepada ilmu pengetahuan. Dari segi daripada pantunnya itulah bagaimana agama Islam, pantun-pantun nasihat, pengajaran dikembangkan. Jadi kita menggunakan pantun sebagai salah satu cara untuk menyampaikan nasihat kepada masyarakat. Baik, kedua-dua benda ini tak ada masalah. Memang dapat diterima oleh semua ganap berlapisan. Semua orang mengakui dondang sayang memang akar umbinya ia adalah penghulu lagu dan ia adalah satu cabang cara kita menyampaikan nasihat dan mendidik anak-anak dalam bidang agama. Baik, bila menyentuh tentang peranan, usaha, sejauh mana dondang sayang itu diterima dalam masyarakat. Okey, sebenarnya isu ini memang merupakan satu isu yang sangat kata orang meluas.
global yang mana apa saja kesenian kita memang berhadapan dengan isu masalah generasi muda pada hari ini tak tahu dorang sayang apa tu dorang sayang menari apa tu kan. Okay, sebenarnya satu punca adalah kerana mereka ini kurang pendedahan ataupun maklumat yang tidak sampai. Sebenarnya kalau Farah nak tahu, kita di Melaka usaha-usaha ke arah melestarikan dondang sayang sebenarnya giat dilakukan. Terutamanya pihak Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Melaka, pihak INSWA sendiri, Institut Seni Warisan Melaka, kita dah menyusun banyak program. Okey, bertitik tolak kepada Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Melaka, kita memang ada membuat bengkel-bengkel bengkel-bengkel nyanyian dondang sayang untuk dikongsikan kepada masyarakat, kepada anak-anak muda kita. Okey, yang mana kita melatih, Jabatan Kebudayaan ada melatih jurulatih-jurulatih di setiap negara, dikumpulkan di satu tempat, dilatih untuk mengetahui pelbagai kesenian. Okay, contohnya macam cikgu antara insan yang terlibatlah sebagai jurulatih Kebudayaan Kesenian Negara ini. Jadi kami dalam istilah pendeknya JSBN, Jurulatih Seni Budaya Negara, JSBN, kami dilatih untuk mengenali dondang sayang, mengenali dikir barat, mengenali randai, mengenali boria. Jadi tugas kami adalah untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat supaya masyarakat tahu apa kesenian-kesenian di negara-negara yang di negeri-negeri yang ada di Malaysia. Jadi kalau di Melaka, antara usaha yang pernah kami lakukan di pihak Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara di Melaka, kita menganjurkan banyak bengkel. Bengkel permainan alat muzik, bengkel nyanyian dondang sayang, bengkel membina pantun. Okey, kita dah laksanakan. Alhamdulillah, benda ini dapat diterima di sekolah-sekolah dan kita ada anak-anak didik yang melestarikan menjadi penerus kepada kelangsungan ini. Dan kalau nak tahu, ramai jurulatih baru dapat dihasilkan. Kemudian di peringkat INSWA, Institut Seni Warisan Melaka, kita ada program sekolah seni angkat. Di sekolah-sekolah tertentu, di daerah-daerah tertentu, pihak INSWA mewujudkan program sekolah angkat ini. Dalam sekolah angkat itu, mereka ada bimbingan permainan alat muzik dondang sayang. Rebananya, violanya, bagaimana nak main. Kemudian ada juga bengkel vokal untuk nyanyian dondang sayang. Jadi antara jurulatih-jurulatih mereka adalah Datuk Barim sendiri, Yasir, Atak-Atak Yasir, antara mereka yang terlibat dalam melatih anak-anak ini dalam nyanyian dondang sayang. Jadi bila sampai satu kemuncak, kita akan buat satu pertandingan. Kita akan bergabung dengan kerajaan negeri dan juga Jabatan Pendidikan. Jadi di segi situlah maka pelajar-pelajar yang berminat dondang sayang ini, mereka akan masuk pertandingan. Sebab apa? Dalam apa saja aktiviti, dalam keadaan kita sekarang ni, murid dah tak cari cikgu. Cikgu cari murid. Sama juga dengan seni budaya. Seni budaya orang dah tak cari. Bukan sebab atas apa, sebab kadang-kadang mereka ni tak tahu tempat nak pergi. Jadi dengan cara tu, kita pendekkan cerita, tak apa. Kita jurulatih, kita turun. Jadi bila dah bergabung dengan Jabatan Pendidikan, menerusi program bimbingan seni budaya negara, yang mana jurulatih-jurulatih di Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara ini akan masuk ke sekolah-sekolah yang terpilih untuk bimbingan dondang sayang selama 2 tahun. Dia nama 2 tahun, tapi sebenarnya dia setahun. 6 bulan tahun ini dan 6 bulan tahun akan datang. Jadi program tu dah habis, jadi akan datang program ini akan pergi kepada sekolah-sekolah lain pula. Jadi usaha yang berterusan ni banyak. Jadi bila kalau nak katakan kalau ada yang bertanya tak tahu dondang sayang, itu bermaksud mungkin mereka ini belum diberi pendedahan. Belum diberi pendedahan. Kadang-kadang bengkel tu kita dah wawarkan, kita dah bagi tahu jom masuk. Tapi kesampaian maklumat itu mungkin tidak dapat pada mereka. Jadi itu pun kita tak boleh nak salahkan juga. Mungkin disebabkan capaian internet ke, teknologi ke, ataupun mereka sendiri yang dah nampak iklan tu mereka skip ke macam mana kan. Itu kita tak boleh nak cakap apalah. Dan yang terkini untuk di peringkat IPT, kami INSWA dan juga pihak UTM dah bersama juga dengan pihak Makum telah turun padang untuk membimbing bakal-bakal siswa untuk mendendangkan dondang sayang. Jadi mereka ni bila dah ada suara, mereka tahu bagaimana nak masuk menyanyikan dondang sayang, pengantar lagu. Jadi
tak ada masalah lah. Kalau kita pergi ke Terengganu ke, ada dah yang boleh nak berdonor sayang. Kalau kita pergi ke Perak ke Pulau Pinang, ada juga siswa-siswa yang dah pandai nak berdonor sayang. Jadi tidak ada isu donor sayang ini tidak akan tenggelam. Ini akan tenggelam. InsyaAllah donor sayang ini tidak akan ditenggelam di zaman. Kita akan memastikan usaha berterusan dilakukan untuk memastikan ia terus diminati dalam generasi pada masa kini. InsyaAllah. InsyaAllah kan. Okay. Jadi, okay. Macam cikgu katakan, maksudnya pendonoran sayang ini sebenarnya dia punya inisiatif kerajaan tu ada. Ada, kan? memang ada. Inisiatif tu ada. Termasuklah sebenarnya apa yang dilihat sekarang. Persembahan donor sayang ni menjadi persembahan utama dalam majlis-majlis rasmi kerajaan. Itulah antara inisiatif kerajaan yang dah dilakukan untuk memastikan warisannya dijaga kan. Sebenarnya kalau kita lihat dalam program-program kerajaan negeri, program-program anjuran MOTEK, cikgu sentuh sikit berkaitan dengan belanjawan bajet. Sebenarnya kalau Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara dengan kerjasama MOTEK dan juga kerajaan negeri, Yayasan Hasanah, banyak kita ada menyediakan program program intensif seni, insentif gitulah saya pelat juga. Intensif seni, program kita ada menyediakan geran sempadan, kita ada menyediakan peruntukan-peruntukan bawah MOTEK, yang mana peruntukan-peruntukan yang disediakan itu khusus untuk memberi peluang kepada generasi ataupun NGO tertentu untuk mengguna pakai bajet yang ada untuk memperkembangkan kesenian yang ada di Melaka ini. Jadi Yayasan Hasanah contohnya antara salah satu badan NGO yang menawarkan bantuan kewangan hampir mencecah 500,000 untuk menaikkan kesenian di negara kita, bukan sahaja donor sayang, kesenian di negara lain. Jadi di situ tidak ada isu yang donor sayang ataupun kesenian dari negara lain tak boleh nak bangkit. Sebenarnya ada, tapi cara kita kadang-kadang mungkin kesilapan kita menyusun kertas kerja, bengkel kesilapan menerima maklumat, jadi benda tu menjadi terbatas. Tapi tak apa, jangan risau, bantuan-bantuan daripada kerjasama daripada semua pihak sentiasa ada. Okey, kemudian penyentuh tentang antara usaha murni pihak kerajaan, Kerajaan Negeri Melaka khususnya meletakkan donor sayang itu sebagai acara wajib untuk pembukaan dalam satu persembahan. Ya betul, memang ada. Kalau kerajaan negeri memang kita adakan setiap majlis ataupun event-event besar, donor sayang akan menjadi penghulu majlis lah sebagai pembuka tirai, membuka aura kemasyhuran. Dan jangan risau juga kalau anda datang ke Negeri Melaka, persembahan-persembahan donor sayang ini ada. Kita kena pandai cari. Pergi je kalau di Melaka ni, kalau nak tengok donor sayang, setiap malam ada yang persembahan setiap malam, ada juga di hujung-hujung minggu. Boleh pergi ke Taman Rempah, ada persembahan donor sayang. Boleh juga pihak Inswa ada melakukan persembahan donor sayangnya secara percuma untuk tatapan kita di Menara Tameng Sari. Ada juga di Bangunan Merah di depan air pancut St. Victoria. Kemudian ada juga persembahan donor sayang berkala kita buat di Bandar Hilir. Jadi tempat-tempat yang kita pilih ini sememangnya tempat-tempat hotspot yang menjadi tumpuan pelancong-pelancong. Jadi pelancong pun dapat mendengar, menghayati sekali seni nyanyian donor sayang. Ada juga buat di dataran Sungai Melaka, di kapal Flodi Lama. Jadi banyak, tempatnya banyak. Kita memang kadang-kadang orang kata kat Jasin tak ada pun, kat Luar Gajah tak ada pun. Bukan, benda ni memakan masa yang panjang. Bukan boleh kata tahun ni rancang, tahun depan buat, tak boleh. Sebab kita memikirkan bajet pun nak kena fikir juga kan. Jadi kita ambil tempat yang menjadi hotspot tumpuan pelancong yang datang. Jadi di situlah maka kesenian donor sayang ini insya-Allah akan terus dikenali dan diingati. Sudah pastinya insya-Allah. Okey. Kita back sikit dalam kesenian donor sayang dalam kanak-kanak, dalam generasi muda lah saya katakan, kan, generasi muda ataupun generasi kanak-kanak. Boleh tak cikgu kongsikan teknik-teknik untuk memahirkan pantun ataupun donor sayang ni dalam kalangan kanak-kanak? Sebenarnya sebab saya saya menonton sebenarnya webinar yang dijalankan oleh JKKL. Cikgu ada share sedikit benda yang saya rasa semua orang kena tahu apa yang cikgu share dekat dalam tu. Jadi mungkin cikgu boleh. Okey, baik.
Ya, sebenarnya nak kelangsungan donor sayang ni dalam peringkat kanak-kanak ya. Okey, yang pertama sekali atas minat guru itulah ataupun mereka yang rasa terpanggil untuk melestarikan donor sayang ni kan. Kalau di peringkat sekolah, antara usaha yang cikgu sendiri buat adalah menumpukan donor sayang ini dalam kalangan kanak-kanak yang prasekolah dulu. Semasa cikgu bertugas di SK Sebatu, kita buat benda ni hampir berjaya. Tapi sebab lepas tu dah PKP, kita dah tak jumpa budak-budak kan. Jadi dia terbantu sedikit. Tapi tak apa, insyaAllah kalau lepas ni akan posting ke sekolah. Nanti sekolah mana yang saya bertugas tu nanti kita akan praktiskan benda ni sebab nampak hasilnya. Okey. Untuk kanak-kanak prasekolah, anak-anak tahun 1, 2, 3 ni, perkara pertama yang kita kena buat adalah memperkenalkan donor sayang rentak mambu dulu. Rentak-rentak joget yang meriah-meriah. Budak-budak dia tak suka benda-benda yang lirik-lirik ni. 2, 3, kucing berlari. Rentak asli tu bukan kata tak bagus. Boleh. Tapi budak-budak ni dia suka benda yang catchy. Benda-benda yang rancak berdosa. Dia suka, saya gurau je. Budak-budak ni dia suka benda yang rancak. Jadi untuk peringkat awal kita kenalkan mereka dulu dengan rentak-rentak yang rancak. Jadi walaupun nampak macam habis tu lepas tu habis dah. Tak, sebenarnya kita pasangkan dekat telinga mereka hari-hari, lama-lama nanti dia minat. Jadi kalau dia anak-anak di SK Sebatu pada masa tu, mereka boleh berdonor sayang. Itu yang seronok. Lepas tu bila mereka dah masuk darjah 4, 5, 6, kanak-kanak bila berumur antara 12 tahun ke bawah tu, itu adalah satu tempoh mereka sangat sesuai untuk menerima proses pembelajaran dan juga pengajaran. Pada tempoh umur itu, kita dah boleh masukkan macam-macam, tetapi kena dengan caranya. Tak boleh sumbat secara pasak sangat, tak boleh. Kita kena, kata orang, berhaluslah sikit-sikit. Okey, dah prasekolah, dah 1, dah 2, dah 3, okey, dia dah biasa dengar rentak donor sayang, rentak mambu dan rentak joget. Masuk darjah 4, 5, 6, kita perkenalkan dia donor sayang rentak yang lebih lembut lah dalam rentak asli, donor sayang dalam rentak inang, secara berdikit-dikit. Sebab kalau dalam pertandingan pun mereka akan mendendangkan donor sayang dalam rentak asli dan juga rentak inang. Mambu ni biasanya jarang. Kita akan fokus pada asli dan juga inang. Jadi mereka yang dah biasa mendengar dalam rentak joget tidak akan ada masalah untuk masuk ke dalam nyanyian. Pengantar lagu tu sama saja, cuma dia dilewatkan. Dan di sini mereka akan mengalami satu lagi proses pembelajaran nak mendendangkan dalam rentak asli. Kalau tadi dia kaci kan, dia rancak. Tapi tiba yang dah masuk tahap 2 punya pembelajaran, dia menjadi lebih berlengguk ayunan lagu. Di sinilah kita berperanan untuk mendidik mereka untuk menyanyikan donor sayang dalam rentak asli dan juga rentak inang. Memang akan ambil masa. Proses pembelajaran itu berterusan. Bukan kata hari ini belajar besok dah dapat. Tak mungkin. Kalau macam salah seorang adinda saya, Along Adi Ashraf, dia mendidik donor sayang dalam kalangan masyarakat Portugis bersama dengan Puan Sarah Frederica dan juga dalam kalangan Baba Nyonya sendiri. Mereka tidak belajar secara khusus di JKKN. Tak. Mereka JKKN hantar mereka untuk hantar Encik Adi ke komponen komuniti untuk mendidik. Jadi itu merupakan antara salah satu usaha supaya mereka dekat dengan kita. Kadang-kadang mereka nak belajar tapi macam dia tengok Melayu semua segan. Wah, kita tak ada resis pun, tapi rasa keyakinan tu belum ada. Jadi kita hantar jurulatih kita pergi ke tempat mereka untuk nyanyian dalam donor sayang. Dan insya-Allah usaha ni akan sentiasa berterusan lah dengan kerjasama Kerajaan Negeri Melaka, dengan kerjasama pihak MOTEK sendiri, JKKN, Jabatan Pendidikan, INSWA, Kerajaan Negeri, Brigade, apa lagi, MBMB. InsyaAllah donor sayang ini di Melaka lah khususnya, insyaAllah dia tidak akan ditenggelam zaman. Okay, maksudnya pendekatan untuk mengajar ataupun memberi pendedahan kepada kanak-kanak ataupun generasi lebih muda ni berlainan sedikit berbanding generasi yang lebih berusia lah.
Sebab yelah macam cikgu katakan budak-budak memang akan lebih tertarik dengan benda-benda yang rancak kan. Dia satu lagi benda yang sedang kita sedikit bimbang dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini ialah kurangnya kebolehan penyanyi masa kini untuk berdondang sayang secara spontan. Itu menjadi kebimbangan lah. Sebab spontan ni, sebab itu kalau kita dengar dondang sayang ni, kenapa dia punya pengantar lagu tu panjang? Macam daripada rangkap pertama, nak pergi kepada orang kedua nak berdondang sayang tu, kenapa panjang sangat dia punya intro? Sebenarnya ia memberi ruang kepada pihak lawan untuk berfikir. Nak fikir apa benda pantun nak buat, apa benda pantun nak buat. Di situ sekali lagi peranan dondang sayang ini memang membina intelektual orang Melayu ataupun masyarakat yang menyanyikan dondang sayang. Sebab nak mencipta pantun dondang sayang secara spontan ini bukannya mudah. Ayat kadang-kadang tengah terbalik lah. Kadang round pertama macam ni, masuk round kedua dah lain pula. Tapi di situ sebenarnya kalau kita praktiskan kata orang, kita takkan nyanyuk. Pantun ni kalau kita hari-hari praktis buat latihan secara spontan, orang kata salah satu buat tak nyanyuk itu aja. Sebab kita sentiasa berfikir, sentiasa mencari idea bagaimana nak menjawab. Kalau kat Melaka ni, Datuk Baharim dengan Mak Nona. Aduh pantun mereka dua orang ni kan. Kau tak nak jawab lah. Kau boleh terduduk. Jadi kita nak melahirkan generasi-generasi yang menjadi pelapis kepada pantun spontan masih dalam usaha supaya dapat dilahirkan dengan lebih ramai lagi lah. InsyaAllah mudah-mudahan akan ada pelapis lah. Mudah-mudahan itulah. Okay. Sebelum tu, saya ingin membaca sedikit lah sebab sebenarnya ada beberapa soalan. Alamak, benda tu jangan susah-susah. Kita nak tanya soalan sekarang kan kita nak habiskan kita punya perbincangan. Cikgu ikut Farah saja. Kita masuk sikit kan. Penontonnya. Daripada Okey. Perpustakaan Desa Cincin dia ada tanyakan soalan yang sebenarnya cikgu dah jawab tadi. Okey. Di mana kanak-kanak ni tak berminat dengan dondang sayang, adakah disebabkan kurang pengetahuan? Dia sebenarnya bukan kurang pengetahuan, kurang didedahkan. Sebenarnya dalam cerita begini, orang yang paling bertanggungjawab adalah guru. Guru itu terlebih dahulu perlu diberi kepakaran. Mana tahu pihak perpustakaan boleh anjurkan satu bengkel dondang sayang untuk guru-guru saja. Maksudnya dalam nak melahirkan generasi, kita mesti ada sifu. Guru-guru perlu diberi kepakaran terlebih dahulu, barulah kita boleh melahirkan pakar. Jadi kalau ada inisiatif yang begini, insya-Allah tak ada masalah. Manalah tahu kan, ada guru-guru ataupun pustakawan sendiri ke, kalau nak berdondang sayang, kita buat satu program. Khas pustakawan mungkin boleh buat program hujung minggu, aku pula mencadangkan. Maksudnya antara cadangan lah kan. Kita boleh buat macam nak mengimarahkan perpustakaan-perpustakaan yang ada di Melaka, buatlah satu program. Sebenarnya ada, cuma mereka tidak ada peluang dan ruang. Kadang-kadang kita minat tapi kita tak ada kebolehan. Tak apa, boleh saja buat surat di JKKN Negeri Melaka ataupun di INSWA memohon tenaga jurulatih untuk melatih. Boleh datang. Jangan risau, insya-Allah mereka akan bantu. Dan pengarah JKKN Melaka, Cik Zina pun ada, dia cakap dondang saya terus mendunia. Ya, dondang saya terus mendunia. Perkataan tu saya tak jumpa tadi. Terima kasih Cik Zina. Melaka pusat dondang saya, warisan dunia. Betul. Kearifan tempatan, kemahiran penyanyi mencipta pantun secara spontan, membina akal jiwa, menggarap falsafah dan pantun, mendidik dengan pantun. Betul tu Cik Zina. Sebab yang kearifan tu memang tak dapat nak dinafikan. Keunikan pantun tu, dia 4 baris tau. Tapi dalam masa spontan kita nak jawab, dia memang betul-betul menguji akal. Kalau kita boleh jawab secara spontan, pantun yang kita cipta itu cantik tersusun. Itu memang kata orang itu adalah mereka yang dah sampai satu tahap yang dewa lah. Sebab memang tukar. Cikgu sendiri pun masih dalam lagi proses belajar untuk pantun secara spontan. Sebenarnya dia mudah je, tapi tak pakar. Kita kena belajar lagi. Kena belajar. Kan? Kena belajar. Belajar ke menarik gading. Ya. Okey. Dalam mengekalkan keaslian tu kan, pendapat cikgu,
kejap cikgu, kejap bonda kan. Mana-mana boleh, orang yang sama. Jangan risau. Pendapat cikgu kan. Mm-mm. Apa ada isu mengatakan sebenarnya kebudayaan ni kolot. Kolot Okay. ataupun old fashion. Old fashion. Okay. Apa boleh tak cikgu uraikan? Okey. Sebenarnya kan yang mengatakan budaya itu kolot, orang mengatakan old fashion, sebenarnya itu adalah tanggapan daripada persepsi diri mereka sendiri. Mereka beranggapan bila kemajuan mesti muzik yang hinga-binga. Bila kata kemajuan mesti dengan teknologi. Bila kemajuan mesti berpakaian moden, cantik. Tak, sebenarnya bila orang memandang budaya itu satu benda yang kolot, itu sebenarnya mereka mengalami satu masalah jiwa. Sebab mereka ini tidak diberi peluang untuk menghayati kesenian. Kadang-kadang kita selaku frontliners kebudayaan, orang-orang barisan hadapan kebudayaan, kita tidak marah pada mereka. Sebab kadang-kadang soal sekeliling, keadaan didikan sekeliling mereka itu yang menyebabkan mereka jadi begitu. Tetapi kalau mereka lahir dalam budaya yang dah sedia ada ini, mereka akan beranggapan seperti mana yang cikgu beranggap benda itu salah. Tapi mereka yang berpandangan budaya ini kolot, sepatutnya kita bagi ruang kepada mereka untuk ajak sama-sama duduk dengan kita, sama-sama kita kata orang menerangkan, memberi penjelasan, ajak mereka masuk sekali dalam dunia kita. Kadang-kadang mereka ini sendiri yang tidak membuka hati. Mereka dah biasa hidup dalam keadaan diketepikan, dalam keadaan yang hinga-binga, tidak ada dalam ketenangan. Jadi mereka beranggapan semua benda itu adalah sama. Jadi orang-orang yang beranggapan seni ini kolot ataupun kebudayaan ini kolot, kita jangan biarkan mereka, kita ajak mereka sekali masuk duduk dengan kita. Kadang-kadang mereka sebenarnya nakkan perhatian. Bila mereka dah ada dengan kita, dah duduk, dia akan faham. Oh, sebenarnya macam ni. Kebudayaan tu satu benda yang luas. Dia adalah rutin amalan yang kita buat dalam kehidupan sehari-harian. Kalau dah hidup dia sentiasa bergelumangan dengan handphone, bergelumangan dengan muzik-muzik yang saya tak nak sebut namanya sebab nanti menggurus hati pihak-pihak yang berkenaan kan. Muzik-muzik yang tidak sepatutnya, bukan daripada budaya negara kita, suka kepada benda-benda luar. Jadi itu satu benda yang saya tak kata mereka silap, tapi disebabkan mereka duduk dalam kelompok itu, jadi mereka beranggapan kita yang hidup dalam dunia seni yang lebih lembut, lebih tenang, lebih teratur ini dianggap sebagai kolot. Jadi kita tak salahkan siapa-siapa. Saya lebih suka mengambil pendekatan kita ajak sekali mereka masuk ke dalam dunia kita. Bila dia dah masuk, dia akan tahu sebenarnya, wah, benda yang paling mudah cara nyanyian je. Daripada kau nyanyi bercakap-cakap, bercakap-cakap nyanyi. Tapi bila dibandingkan dengan lagu Dona Sayang, kalau kita nyanyikan, dia ada liuk lentoknya, dia ada lenggok lagu, dia ada granitnya. Jadi mana lebih cantik? Kau nyanyi secara bercakap ataupun nyanyi dengan berlenggok-lenggok? Nampak? Yang mana lebih mencabar? Benda paling simple itu saja. Minta dia nyanyi je. Mana lebih mudah? Dalam dunia anda ataupun dalam dunia kami? Jadi cara-cara begini nak menghadapi manusia-manusia ataupun kelompok-kelompok yang mengatakan seni ini kolot ataupun tidak ada kemajuan, kita jangan blame dia orang, kita jangan salahkan mereka sebab keadaan sekeliling yang menyebabkan mereka macam tu. Cara paling baik kita ajak, kita pujuk baik-baik, insya-Allah mereka akan faham. Okey, ni soalan terakhir dari saya lah. Okay? Ya, boleh. Saya baru perasan sekarang kita dah live 1 jam lebih sebenarnya. Oh, juga? Okey. Soalan terakhir saya kan, pandangan cikgu, bonda saya, bonda saya. Masa tadi cikgu ada katakan bila kita nak memberi pendedahan kepada kanak-kanak, kan generasi lebih muda ni sebenarnya melalui guru tu sendiri. Ya, betul. Kan? Tapi dan mungkin masih ada pengamal, belum masih ramai lagi pengamal. Belum masih ramai pengamal Dondang Sayang disebabkan beberapa faktor. Mungkin cikgu boleh. Okey, terima kasih Farah. Okey, sebenarnya dalam situasi begini kita tak boleh nak salahkan juga kanak-kanak dan juga masyarakat. Kadang-kadang benda ni berlaku disebabkan mereka ni kita ulang balik yang tadilah, tidak mendapat pendedahan. Mereka tak tahu kat mana nak pergi sebenarnya.
Kadang-kadang kita mesti ada macam satu rasa bila kita nampak dia buat persembahan, bestnya. Kat mana kau belajar Kat mana? Jadi di situ pengwar-waran. Macam bahasa cikgu petang ni. Jadi war-warkan. Mungkin kadang-kadang kita ada buat war-war, tapi kebetulan pada masa tersebut ada kekangan kan, jadi mereka tak dapat nak menyertai. Sebenarnya ada saja program-program bimbingan yang dibuat pada hujung minggu di JKKN. Pihak INSWA sendiri pun dah turun sekolah. Mungkin benda tu belum sampai lagi di tempat anda. Jurulatih tu belum sampai. Jadi nak tunggu cikgu datang mungkin susah. Jadi kita yang kena pergi cari. Bergurulah, carilah guru-guru yang pakar. Boleh merujuk kepada Jabatan Pendidikan, boleh rujuk pada INSWA, boleh rujuk pada MOTEK, boleh rujuk kepada JKKN. InsyaAllah pihak kami sentiasa menadah tangan. Kita sentiasa menerima, nak menggalakkan generasi-generasi baru pada hari ini untuk sama-sama mahir dan juga bersama-sama menghayati keindahan seni dan sayang tersebut. Okey, kita tengoklah soalan. Kalau ada soalan boleh silakan. Mungkin pandangan cikgu kurang, mungkin mereka ada penambahbaikan. Silakan, kita lebih kepada konsep berdiskusi petang ni kan. Sebab donor sayang ni dia satu benda yang tak jemu untuk diperkatakan. Sebab apa? Salah satu pengiktirafan UNESCO ni adalah seni yang sentiasa diperkatakan sehingga masa kini. Berapa lama dah zaman donor sayang tu kan, tapi ia masih lagi diperkatakan hingga masa kini, maksudnya dia adalah merupakan satu karya agung. Dan dia hidup dalam zaman yang menjadi pegangan dalam satu masyarakat. Sebelum habis nanti minta Cikgu Liza belanja 2 rangkap. Oh, siapa tadi tu? Tak puas. Hamizan Hamzah katanya. Okay. Sampai ni Cik Azlina pun ada kata. Dia bagi pantun. Ikan todak dicelah seruntun. Terus kaku dipatuk pekaka. Kalau tidak pandai berpantun, malu mengaku orang melaka. Ya, betul. Saya lah tu. Betul. Ada soalan lagi. Sarah Rose. Ikan bermain celah seruntun, dilihat orang dari tebing. Orang Melaka pandai berpantun, ajarlah kami biar seganding. Biar seganding. Boleh. Dan kalau kita nak lihat setiap hari Rabu Melaka FM, kita memang ada buat rancangan donor sayang di bawah kelolaan DJ Izzat kan. Melaka FM kalau tak salah bonda setiap hari Rabu pukul 3 petang. Dan dulu bonda pernah juga salah seorang DJ jemputan untuk berdonor sayang, tapi ialah dunia apa kata orang, kita bagi peluang generasi baru kan. Jadi memang program tu bagus. Jadi sesiapa yang berminat nak donor sayang, buka Radio Melaka. Sebenarnya tidak ada alasan ketidakcapaian maklumat tu. Jadi saya memang bila orang kata tak tahu, jadi kita susah nak menerima, sebab sebenarnya benda ni bertitik tolak atas diri kita sendiri. Kalau mak saya selalu cakap, engkau dah pangkah awal. Tak ada lah, betul tak mak? Kan? Bila kau dah pangkah awal, memang tak dapat lah. Cuba kau kata kau nak cari, kau dapat lah. Abang kata nenek pun, arwah nenek saya, kau tak cuba, kau tak tahu. Kau je rasa tak boleh, kau dah boleh buat, besok engkau lah orang. Ingat lagi kata-kata nenek. Alhamdulillah macam ni kan, kita berkongsi pula dengan anak-anak bangsa yang akan datang. Jadi dari segi kehausan pelapis-pelapis, tidak ada alasan. Kita ada pelapis. Kalau yang sekarang ni, kalau dalam kalangan remaja, kita ada pelapis-pelapis donor sayang. Kalau dalam peringkat belia seperti Yasir Atak-Atak, kita ada anak Allahyarhamah Nyonya Tan, kesayangan saya yang diorang ni, Long Ashraf dan juga Ayu Murni, Ayu anak Allahyarhamah Nyonya Tan, antara orang-orang muda peringkat belia lah yang memang sentiasa berkongsi donor sayang untuk generasi akan datang, untuk sama-sama melestarikan donor sayang. Di peringkat remaja pula, kita ada Muhammad Sufian, kita ada Amira Murshidah, kita ada siapa lagi yang antara anak-anak didik cikgu yang sama-sama nak meneruskan kelangsungan donor sayang ini. Supaya kadang-kadang cikgu suka membina satu idola ataupun ikon. Kalau sekolah rendah,
siapa yang boleh kau jadikan rujukan nak berdonor sayang macam mana. Kalau dalam kalangan remaja, saya lebih suka rujuk Muhammad Sufyan, rujuk Amira Mushidah. Kalau dalam kalangan belia, nak rujuk donor sayang siapa? Along Ayu ataupun Yasir. Kalau dalam dewasa pula siapa? Datuk Baharim, Mak Nona, kamu boleh jadikan sebagai contoh. Sebab apa? Dalam hidup kita sekarang ni, kita akan cari tempat rujukan orang-orang yang sebaya kita. Sebab kita akan rasa tak reti lah nak nyanyi macam Datuk Baharim, tak sampai. Cuba cari yang rendah sikit. Kalau remaja, Muhammad Sufyan. Kalau yang belia-belia, kita ada Yasir, kita ada Along, kita ada Ayu. Kalau kanak-kanak, kita ada siapa-siapa namanya. Sebab belum pertandingan lagi diorang saya kanak-kanak. Jadi saya tak boleh nak sebut-sebut nama. Sebab kan kalau saya sebut nama, orang-orangnya dah besar-besar. Kan? Tak kena pula. Jadi begitulah. Jadi proses pembelajaran tu sesuai. Kena ada satu idola yang tempat dia menjadi rujukan untuk menyanyi. Kadang kalau budak dah jam 4, kau bagi video Datuk Baharim, susah dia nak nyanyi tu. Sebab dia tengok macam alamak. Susahnya. Jadi boleh bagi video Amirah ke, boleh bagi video Sufyan. Dia tengok, faham, nak nyanyi tu mudah. Dia kena dalam kalangan dia orang sendiri. Kalau kita ni penggalak saja. Kita membetulkan apa yang kurang, apa yang tak okey, kita betulkan. Yang penting datang dari diri sendiri. Datang daripada diri sendiri. Kita kena cari Iya, sendiri, betul. Okey. Terakhir yang ni lah kita ambil sebelum mendondang sayang, kita berdondang sayang, bukan kita, benda berdondang Farah sayang. nak cuba pun boleh juga. Apa salahnya? Pakai pantun anak itu tak wim. Tak berani. Tak tengok fikir saya. Okey. Ada tak tempat terbuka yang jadi tempat untuk pelancong menonton donor sayang? Mungkin tadi cikgu ada share, tapi mungkin mereka tak perasan. Okey. Di Melaka ni banyak tempat hotspot lah kita panggil. Tempat-tempat yang ada persembahan dondang sayang. Biasanya persembahan dondang sayang ni kita tak ambil hari-hari biasa. Kita ambil di hujung-hujung minggu. Kalau hari biasa hanya buka channel radio 102.3 Melaka FM. Buka. Memang akan ada setiap hari Rabu pukul 3 petang bersama dengan DJ Izzat. Kadang-kadang DJ Azizi. Kadang-kadang Along. Kadang-kadang Pak Baharim pun ada. Mereka akan berdonor sayang dengan para pendengar. Raja-raja yang dia telefon 284-3377. Saya bagi tahu nombor telefon Melaka FM ni. 284-3377. Besok telefon pukul 3 petang. Dah Along dia tunggu. Apa pantun yang korang nak bagikan? Kita akan jawab. Maksudnya kita akan bagi pantun yang akan itulah. Ya, kadang-kadang Melaka FM juga bagi peluang kepada Persatuan Dondang Sayang Negeri Melaka untuk beraksi. Sekarang yang bertitik patah balik kepada tempat-tempat yang ada nak buat dondang sayang. Kalau hari biasa boleh buka radio Melaka FM. Kalau hujung minggu kebiasaannya kita ada di Taman Rempah. Taman Rempah tahu kan, dekat depan Masjid Pekenan Rama tu. Biasa potnya di situ dia bertukar-tukar orang lah. Saya tak pasti siapa. Tapi memang kadang-kadang Ayanda S. Atan ada, kadang-kadang Abun pun ada di situ berdonor sayang bersama dengan masyarakat, dengan rakyat. Kemudian hotspot kita petang-petang hujung minggu selalunya kita akan buat di pancuran air terjun. Bukan air terjun, air pancut di St. Victoria dekat Bangunan Merah. Bangunan Merah, okey. Di situ ada. Kemudian ada lagi persembahan dondang sayang kalau malam minggu, kalau nak tengok boleh pergi ke Menara Taming Sari. Di Menara Taming Sari, pihak Inswa ada membuat persembahan dondang sayang. Kadang-kadang ada juga dia belanja nyanyian lagu-lagu orang Melaka. Contohnya lagu Joget Pantai Kelebang, Joget Serampang Pantai, bukan Serampang Laut je, Joget Serampang Pantai. Jadi dia buat di situ. Kemudian kita ada juga di mana tu, Allahu Akbar. Di yang terbaru ni, atas inisiatif kerajaan negeri rasa saya ataupun MBMB, saya tak ingat, di sungai di Melaka Central, di belakang berdekatan dengan Maidin. Maidin Melaka Central ada sungai kan, ada macam satu pusat rekreasi. Setiap malam minggu ada. Di situ Along dengan juga Ayu akan berdondang sayang di situ. Yang restoran tu ke? Dia bukan. Itu dah Sungai Melaka tu. Dia dekat Maidin Melaka Central. Di situ ada setiap Ahad, Ahad malam. Kadang-kadang hari Sabtu pun ada. Tengok giliran lah. Kadang-kadang Persatuan Dondang Sayang Melaka pun ada juga buat persembahan di situ. Kadang-kadang ada juga hotspot di Pulau Melaka.
Pulau Melaka kadang-kadang kumpulan baskers pun kita not bad ya. Kumpulan baskers di Melaka pun ramai yang boleh mendendangkan Dondang Sayang. Itu satu benda yang sangat kita sukalah. Maksudnya Dondang Sayang ini tak perlulah nak berbaju Melayu, tak perlu nak kena bersongkok, bersampin ke apa. Sebab kita kena akui perubahan zaman ke zaman itu sentiasa berubah. Zaman baskers sekarang ini sedang menumbuh bagai cendawan. Tumbuh bagai cendawan. Jadi cara tak nak kita golongan lama ke kita golongan generasi yang terawal ni kena mengakui dan menerima bahawa Dondang Sayang itu dia akan sampai kepada masyarakat tetapi dia mengikut zaman. Kalau dahulu, zaman-zaman dulu Dondang Sayang tak ada muzik. Kemudian berkembang, ada sedikit dah ada paduan gong, dah ada ketukan gong dan juga paduan rebana. Kemudian bila masuk British, bila masuk Portugis pula, dah ada gesekan biola. Okey, kita terima lagi. Dulu Dondang Sayang kat dalam istana, tapi Dondang Sayang dah tiba oleh rakyat, kita akui. Kemudian Dondang Sayang berkembang daripada nyanyian di kampung-kampung dah diangkat sedikit, nyanyian untuk majlis-majlis kerajaan, nyanyian wajib dalam masyarakat. Dan kemudian dah menjadi satu benda yang wajib di kerajaan negeri. Dan sekarang zaman ni pula Dondang Sayang dah dinaikkan, dah mula diterima dalam masyarakat apabila dinyanyikan oleh kumpulan-kumpulan baskers. Kita tak boleh nak elakkan benda ni. Pada saya, biarkan selagi mereka minat. Ini adalah cara generasi hari ni. Ada juga kadang-kadang Dondang Sayang tak semestinya gunakan music live. Kita boleh menggunakan minus one ataupun instrumental yang terdapat dekat dalam YouTube. Kita boleh ambil untuk dinyanyikan. Jadi banyak cara sebenarnya. Pokok pangkal hati kita nak ke tidak belajar. Okey, rasanya penonton pun dah ada soalan. Tapi saya pun rasa perkongsian hari ni memang saya sendiri puas, tapi saya tak puas sebenarnya. Kena satu lagi. Rasa menyanyi lah tu kan. Kita nak kena juga satu payung satu. Tak kisahlah. Kalau macam ada tadi penonton kata pilih melodi ataupun irama yang cikgu nak, tapi kalau cikgu nak ambil 2 rangkap tu berapa rangkap tu? Okey, cikgu kongsikan satu Dondang Sayang versi Temasek dan Tanjung Surat lah. Okey, boleh. Dondang sayang penghulu lagu, jadi siulan dahulu kala. Dondang sayang penghulu lagu, tiada lama tiada yang baru, kawan ramai. Seni warisan hai lupa, tidak dilupa. Tiada lama tiada yang baru, Dondang Sayang. Seni warisan hai lupa, tidak dilupa. Salah. Seni warisan hai lupa, tidak dilupa. Itu gabungan Dondang Sayang versi Temasek dan juga Tanjung Surat. Okey, seterusnya Dondang Sayang versi Melaka. Ni memerlukan suara yang tinggi. Okey. Dondang Sayang Tanjung Penyengat, lagunya indah, liriknya panjang. Dondang Sayang Tanjung Penyengat, Dondang Sayang jadi pengobat kawan ramai. Hati yang gundah hai sayang, bertambah sayang. Dondang Sayang jadi pengobat kawan ramai. Seni warisan hati yang gundah hai sayang, bertambah sayang. Itulah dia. Tercengang ya orang di sebelah ini. Rasa nak lagi, tapi tak apalah, kalau kita nak lagi ada lagi yang lebih elok nyanyi pada cikgu, ramai kita lagi. Kita nak lagi cikgu, kita boleh
Kita boleh mencari cikgu di Facebook. InsyaAllah. Di mana lagi? Di Facebook, di TikTok ada, di IG ada, insyaAllah. Menggunakan platform media yang ada. Okay? Ya. Baiklah, dengan berakhirnya Dah habis dah. Dondang sayang daripada bonda kita. Jangan lupa, berakhirlah. sikit lagi. Jangan lupa dondang sayang itu mesti ada timang-timangan. Baris ketiga. Dondang sayang jadi pengobat, kawan ramai, maule raja, adik sayang. Mesti ada timang-timangan. Kalau tak ada timang-timangan nanti macam kosong je. Timang-timangan tu perlu, kata orang, nak menghilangkan nervous pada pihak lawan. Gitulah. Tanda kita menghargai kawan-kawan kita yang berdondang sayang dengan kita. Itulah caranya bertimang-timangan. Gitulah. Okey, sedikit dah sekali dah habis. Dan nak habis sedikit. Banyak nak cerita dondang sayang ni, banyak. Tak cukup masa, tapi tak apa, ada masa dengan berdua lain, kita boleh berbicara lagi. Betul. Dan itulah dan maka berakhirlah kita punya program webinar Dondang Sayang dari Akar Umbi pada hari ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Puan Bonda Nur Liza binti Haji Mat Yamin kerana sudi menjadi panel kita pada hari ini. Saya percaya dan berharap sangat perkongsian yang eksklusif sebenarnya dan intelektual ini dapat memberi manfaat, 1000 manfaat kepada semua orang lah. Kan? Dan juga tak lupa terima kasih kepada Perpustakaan Desa Bemban, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Melaka kerana sudi menjalinkan kerjasama dalam menjadikan webinar Dondang Sayang dari Akar Umbi. Okey, saya nak pantun sikit tapi saya tak boleh berdondang sayang. Tak apa, silakan. Tanam sirih, saya tiba-tiba nak nyanyi. Cubalah. Tak cuba tak tahu. Okey, tanam sirih dalam taman. Tanam sirih di dalam taman. Dah jalan off camera nanti kita nyanyi. Okey, baik. Tanam sirih dalam taman, gali lubang, tepi pergi. Terima kasih hadirin budiman. Lain kali bersua lagi. Jadi saya ingin memohon 1000 kemaafanlah dan segala keburukan khilaf tu datangnya dari saya sendiri dan baik tu datang dari Allah. Jadi itu saja perkongsian kita pada hari ini. Assalamualaikum. Bye. Dondang sayang mendunia.